Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program perkhidmatan farmasi sentiasa melakukan pemantauan produk ubat-ubatan dan kosmetik yang dijual dalam pasaran bagi memastikan keselamatan masyarakat. Namun, terdapat segelintir individu tidak bertanggungjawab didapati telah menjual ubat tidak berdaftar atau kosmetik tidak bernotifikasi. Tindakan yang diambil oleh KKM termasuklah melakukan serbuan dan rampasan produk yang tidak berdaftar atau disyaki bercampur dengan bahan terlarang. Walau bagaimanapun, masih terdapat ubat tidak berdaftar yang dijual dalam pasaran. Selain itu, dalam situasi semasa dan kemajuan IT, ubat berdaftar juga dijual secara dalam talian. Bagaimanakah ubat-ubatan dikawal di Malaysia? Ubat merupakan bahan yang digunakan untuk mencegah, mengawal atau merawat penyakit. Semua ubat perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum dipasarkan. Proses pendaftaran ubat-ubatan diselaraskan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara atau National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA). Setiap ubat yang berdaftar telah menjalani penilaian yang menyeluruh dan menepati piawaian yang ditetapkan oleh NPRA dari aspek keselamatan, kualiti, keberkesanan. Ubat perlu dikilangkan di premis yang dilesenkan oleh NPRA dan mempunyai sijil amalan perkilangan baik atau Good Manufacturing Practice GMP. Selain itu, ubat berdaftar juga perlu dipastikan bebas dari mikroorganisma dan telah menjalani ujian had logam berat. Sediaan tradisional dan produk kosmetik pula tidak boleh mengandungi ubat terkawal. Keselamatan produk berdaftar disokong oleh data dari kajian makmal praklinikal dan klinikal. Produk berdaftar juga telah dipastikan berkesan dan disokong oleh data melalui kajian klinikal. Namun begitu, kajian klinikal tidak dilakukan bagi produk tradisional. Oleh yang demikian, produk tradisional tidak dibuktikan dari aspek keberkesanannya. Dua ciri ubat berdaftar adalah nombor pendaftaran dan label keselamatan hologram. Nombor pendaftaran bagi ubat berdaftar untuk kegunaan manusia dimulakan dengan huruf MAL, diikuti 8 digit dan huruf A, X, T atau N. Setiap huruf ini menunjukkan kumpulan bagi ubat berdaftar tersebut. Huruf A adalah untuk ubat terkawal. Huruf X adalah untuk ubat-ubatan am, over the counter product. Huruf T adalah untuk sediaan tradisional. Huruf N adalah untuk produk suplemen kesihatan. Selain itu, setiap ubat berdaftar perlu mempamerkan label keselamatan hologram pada kotak atau botol pembungkusannya. Selamat pagi Encik. Macam mana saya nak pastikan penggunaan produk ini adalah selamat? Adakah produk ini berdaftar? Selamat pagi Puan. Puan jangan bimbang. Mari saya bantu Puan semak ketulinan produk ini. Antara cara yang boleh dilakukan untuk menyemak ketulinan dan status pendaftaran ubat, produk suplemen kesihatan atau sediaan tradisional adalah dengan menggunakan alat pengimbas label keselamatan hologram. Alat ini boleh didapati di premis farmasi komuniti. Dapatkan bantuan ahli farmasi yang bertugas untuk menyemak ketulinan label keselamatan hologram. Puan juga boleh gunakan aplikasi PharmaChecker untuk menyemak ketulinan label keselamatan hologram. Untuk semakkan nombor pendaftaran, Puan boleh gunakan aplikasi NPRA Product Status. Muat turun aplikasi PharmaChecker dan NPRA Product Status untuk melakukan semakan kendiri. Pengguna disarankan untuk membuat semakan kendiri nombor pendaftaran dan menentukan ketulinan label keselamatan hologram sebelum membeli atau menggunakan ubat, produk suplemen kesihatan atau sediaan tradisional. Semakan status pendaftaran produk juga boleh dilakukan dengan melayari laman web Bahagian Regulatori Farmasi Negara. Semakan boleh dilakukan menggunakan fungsi carian produk atau product search. Tunggu, jangan mudah terpedaya dengan iklan produk kesihatan yang dijual dalam talian. Pastikan ubat diperoleh dari premis atau penjual yang sah. Pengguna yang membeli ubat-ubatan secara dalam talian berisiko untuk terpedaya kepada iklan yang tidak sahih dan produk yang memudaratkan kesihatan. Mendapat maklumat yang tidak tepat daripada individu yang tidak bertauliah. Menerima ubat tiruan, ubat tidak berdaftar atau ubat yang dicampur dengan bahan terlarang. Menjadi mangsa penipuan, skam atau mendapat kesan sampingan ubat dari produk yang dibeli.
Pengguna hendaklah mendapatkan ubat daripada sumber yang berkelayakan dan boleh dipercayai seperti hospital, klinik, premis farmasi komuniti. Ikuti langkah-langkah ini sebelum membeli ubat dalam talian. Kenal pasti premis fizikal penjual yang melakukan penjualan secara dalam talian. Jangan beli ubat terkawal secara dalam talian. Pastikan iklan berkaitan ubat atau perkhidmatan kesihatan telah mendapat kelulusan lembaga iklan ubat. Untuk memastikan ubat-ubatan digunakan dengan betul, masyarakat hendaklah sentiasa mengamalkan konsep 5B. Amalkan membaca label ubat setiap kali sebelum menggunakan ubat. Pada label ubat, terdapat maklumat penting yang diperlukan untuk pengambilan ubat yang betul dan selamat. Pastikan pengguna ubat adalah betul. Sebelum menggunakan ubat, semak nama pesakit pada label ubat. Pastikan nama pesakit yang sepatutnya tertulis pada label ubat. Jangan berkongsi ubat dengan orang lain walaupun mempunyai gejala atau menghidap penyakit yang sama. Semak nama ubat pada label. Pastikan ambil ubat untuk penyakit yang dihidapi sahaja. Pengguna perlu memastikan ubat digunakan mengikut dos yang diarahkan oleh doktor. Dos dan kekerapan pengambilan ubat terdapat pada label ubat. Dos yang tepat akan memastikan keberkesanan ubat dan dapat mengelakkan kesan mudarat. Bagi ubat jenis cecair, khususnya untuk kanak-kanak, dos ubat perlulah disukat dengan tepat menggunakan picagari, sudu penyukat atau cawan bersenggat. Sukatan menggunakan sudu makan adalah tidak tepat. Terdapat pelbagai cara pengambilan ubat bergantung kepada bentuk dosnya. Ubat tablet perlu ditelan. Ubat dalam bentuk krim perlu disapu pada kawasan yang bermasalah sahaja. Inhaler pula perlu disedut dengan teknik yang betul, manakala ubat insulin bagi pesakit diabetes pula perlu disuntik pada bahagian tubuh yang bersesuaian. Setiap ubat perlu diambil mengikut kekerapan dan masa yang telah diarahkan oleh doktor. Bagi ubat yang perlu diambil sekali sehari, ubat tersebut perlu diambil setiap 24 jam. Ubat yang perlu diambil 2 kali sehari hendaklah diambil setiap 12 jam. Ubat yang diambil 3 kali sehari perlulah diambil setiap 8 jam dan ubat yang diambil 4 kali sehari perlu diambil setiap 6 jam. Sekiranya pesakit tertinggal dos, ambil ubat sebaik sahaja teringat. Namun, jika teringat ketika telah hampir waktu pengambilan dos yang seterusnya, dos yang tertinggal tidak perlu diambil. Oleh sebab itu, penting bagi pesakit untuk mengingati waktu pengambilan ubat. Gunakan bantuan jam penggera atau ahli keluarga di rumah untuk mengingatkan waktu pengambilan ubat. Setelah selesai menggunakan ubat, ubat tersebut hendaklah disimpan dengan betul. Cara penyimpanan ubat yang betul adalah penting untuk mengekalkan kualiti ubat dan mengelakkan kesilapan pengubatan di rumah. Secara umumnya, 4 perkara penting yang perlu dielakkan semasa penyimpanan ubat ialah cahaya matahari, haba yang tinggi, kelembapan dan capaian kanak-kanak. Ubat perlu disimpan dalam bekas yang bertutup. Selepas menggunakan ubat, simpan bekas ubat tersebut di tempat yang tinggi dan jauh dari capaian kanak-kanak. Contohnya seperti kabinet yang tinggi. Jangan tinggalkan bekas ubat di ruang yang terbuka dan mudah dicapai oleh kanak-kanak seperti di atas meja atau di ruang tamu. Ubat-ubat yang dimakan hendaklah disimpan berasingan daripada ubat-ubat untuk kegunaan luar. Setiap ubat juga hendaklah disimpan berasingan mengikut nama pemilik. Cara ini lebih memudahkan pengambilan ubat dan dapat mengelakkan kesilapan pengubatan. Simpan ubat di dalam sampul atau bekas asalnya. Pada sampul ini terdapat label ubat yang mengandungi maklumat penting untuk pengambilan ubat. Jangan memindahkan ubat ke dalam bekas lain. Simpan ubat di tempat yang jauh daripada cahaya matahari. Ubat yang terdedah kepada cahaya matahari dalam tempoh yang lama akan rosak dan menjejaskan keberkesanannya. Ubat tidak boleh disimpan di dalam bilik mandi kerana faktor kelembapan yang tinggi, kebersihan dan keselamatan. Kelembapan yang tinggi di bilik mandi akan menyebabkan ubat menjadi rosak dan boleh menjejaskan keberkesanannya. Haba yang tinggi juga boleh menyebabkan ubat menjadi rosak. Elakkan menyimpan ubat di dapur atau berdekatan dengan alat elektrik yang mengeluarkan haba seperti ketuhar gelombang mikro, peti sejuk atau dapur memasak. Ubat juga tidak boleh disimpan secara berpanjangan di dalam kenderaan.
suhu di dalam kereta boleh mencecah hampir 50 darjah Celsius sekiranya diletak di bawah cahaya matahari. Kandungan ubat inhaler pula boleh meruap jika disimpan di dalam kenderaan. Ubat tidak boleh disimpan bercampur-campur dengan ubat yang lain. Amalan ini adalah berbahaya dan boleh menyebabkan kesilapan pengubatan. Selain itu, ubat-ubat tersebut mungkin berinteraksi secara fizikal dan mengurangkan keberkesanannya. Bukan semua ubat perlu disimpan di dalam peti sejuk. Ubat tablet dan kapsul akan mudah rosak dan pecah jika disimpan di dalam peti sejuk. Hanya ubat yang memerlukan suhu penyimpanan antara 2 hingga 8 darjah Celsius perlu disimpan di dalam peti sejuk. Contohnya seperti ubat insulin yang belum dimasukkan ke dalam pen insulin dan ubat cecair antibiotik yang telah dibancuh dengan air. Maklumat suhu penyimpanan boleh disemak pada pek pembungkusan ubat. Ubat insulin yang belum dibuka perlu disimpan di dalam bekas bertutup dan diletakkan di ruang tengah peti sejuk. Jangan menyimpan ubat insulin pada pintu peti sejuk kerana suhu di ruangan tersebut adalah tidak stabil. Jangan simpan insulin di ruangan sejuk beku. Semak tarikh luput, perubahan warna dan keadaan fizikal ubat setiap kali sebelum menggunakan ubat. Ambil ubat mengikut masa yang diarahkan seperti pada label ubat. Bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum memulakan atau berhenti mengambil ubat, produk suplemen kesihatan atau sediaan tradisional. Sebagai pengguna, kita perlu pastikan ubat yang diambil adalah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Semak nombor pendaftaran dan label keselamatan hologram pada bungkusan ubat. Pastikan ubat diperoleh dari sumber yang sah. Amalkan konsep 5B dan patuh arahan pengambilan ubat oleh doktor dan ahli farmasi. Sebarang pertanyaan lanjut tentang ubat-ubatan boleh diajukan kepada Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan di talian 1-800-88-6722 setiap Isnin hingga Jumaat dari 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum.